Tinggal spek. Allah. Alhamdulillah. إلى هدف النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الأظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi hidup sampai ke hari ini. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dalam keadaan sihat dan dapat kita beribadah seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memperkukuhkan, menguatkan iman dan tekad kita untuk terus beribadah dengan baik. Mudah-mudahan akhirnya layak mendapat keampunan dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Sebelum saya pergi jauh tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, spek mata ni adalah ihsan daripada pinjaman surau Ihsaniyah. Bukan spek mata saya. Jadi kan dia kalau dia tak sesuai kan lama-lama dia galak-galak dia sakit lah. Kalau kojap kan kojap lah gitu. Kalau lama-lama lah. Dia rasa setakat ni okey nampak lah. Tinggal spek mata lah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat sama-sama duduk lepas maghrib ni kita tengok sedikit kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Kita sampai ke perbincangan muka surat 105 bagi yang ada kitab ni. Muka surat 105 sampai ke nombor 18 Abu Sufyan dan Hindun. Sampai ke Abu Sufyan dan Hindun. Diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahawa Muawiyah berkata, suatu hari Abu Sufyan keluar ke suatu kampung sambil memboncengkan Hindun dan aku dengan menunggang seekor keldai di depan mereka. Muawiyah kan anak kepada Abu Sufyan. Dia naik keldai depan, mak ayah kat belakang. Hindun dengan Abu Sufyan kat belakang, Muawiyah kat depan. Ini Muawiyah yang cerita. Satu hari aku naik keldai. Ketika kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki, maka Abu Sufyan berkata kepadaku, "Turunlah wahai Muawiyah, biar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki." Jadi ketika tiga beranak ni berjalan, serempak dengan Nabi jalan kaki.
Abu Sufyan kata pada anaknya, "Kau turun wahai Muawiyah, bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik." Aku pun turun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikinya. Nabi naik keldai lah, Muawiyah turun berjalan. Baginda berjalan di hadapan kami dengan tenang. Kemudian baginda menoleh kepada kami sambil berkata, "Wahai Abu Sufyan, wahai Hindun binti Utbah, kelak kamu akan dimatikan dan dibangkitkan kembali. Kemudian orang yang berlaku baik akan dimasukkan ke dalam syurga dan orang yang berlaku jahat akan dimasukkan ke dalam neraka." Nabi sebut, sambil Nabi naik tu, Nabi ingatkan Abu Sufyan, anak beranak, dan Hindun. Kata dia, siapa buat baik, maka dia akan dimasukkan dalam syurga oleh Allah. Siapa buat jahat, dia akan masuk dalam neraka. Nabi sebut, aku terangkan perkara ini dengan sebenarnya. Dan kamu adalah orang yang pertama sekali kami ingatkan. Mana Nabi kata, kaulah orang pertama aku ingatkan. Kemudian baginda membaca surah Al-Mu'min. Tak disebut surah ayat mana. Nabi baca. Setelah mendengar ayat tersebut, Abu Sufyan bertanya, sudah selesaikah wahai Muhammad? Jawab Rasulullah SAW, ya. Sambil turun daripada keldaiku dan aku kembali menungganginya. Hindun bertanya kepada Abu Sufyan dengan nada tidak puas hati. Ini Nabi mula-mula. Kisah ni mula-mula. Selepas buka kota Mekah. Dapat nama-nama kota Mekah. Hindun tak puas hati. Dia bertanya kepada suami dia. Kepada Abu Sufyan. Dengan nada tidak puas hati. Siapakah tukang sihir itu? Muhammad Rasulullah. Dia kata, tukang sihir mana tu? Dia kata Hindun. Kau bahasa kita, mananya tukang sihir tu? Sehingga kamu turunkan anakku. Kau suruh anakku turun, kau suruh dia naik pula. Kata Hindun. Abu Sufyan menjawab, demi Allah, dia bukan seorang tukang sihir dan bukan pendusta. Abu Sufyan menjawab, itu bukan tukang sihir tu. Nipu pun tak, tukang sihir pun tak. Kan Abu Sufyan apa ni? Defend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan ni tuan-tuan, kisah dia ni adalah antara pemuka Quraisy, orang Quraisy yang cukup kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ni. Sampailah kisah dia ni Islam Abu Sufyan ni, iaitu pada malam sebelum pembukaan kota Makkah. Nabi datang, Nabi suruh tenteranya bakar obor ni sebanyak 10,000. Dia nampak ramai sikit kita. Bakar obor tu. Tang kejauhan, Nabi berhenti pinggir Mekah, nampak banyak. Sehingga Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai Rasulullah, aku jumpa dulu pemimpin Quraisy, beritahu dia bahawasanya Muhammad nak masuk. Siapa yang minta jaminan, dia akan selamat. Tak payah nak porang-porang. Rasulullah setuju. Maka Abbas bin Abdul Muttalib ni, dia ambil kedai Rasulullah, dia pun masuk ke dalam kota Mekah. Bertemu dengan Abu Sufyan. Beritahu Abu Sufyan, aku beri jaminan pada engkau Abu Sufyan, kau tengok obor banyak tu. Ramai tentera Islam ni. Aku bawa kau jumpa Rasulullah, aku bagi jaminan keselamatan, kau akan selamat. Bincang dengan Rasulullah supaya tak perang. Abu Sufyan setuju. Dia pun jalan masuk dalam kumpulan tentera Islam. Nasib tak baik. Serempak dengan siapa? Sayyidina Umar. Serempak dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun kata, ya Rasulullah, dia ni kita dapat tangkap ni. Tak ada apa-apa jaminan ni, bagi aku tebas saja lehernya. Kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, Sayyidina senang je, tobeh leher. Asalkan musuh je tobeh. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, tidak, aku telah memberi jaminan kepadanya untuk keselamatannya. Supaya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumpalah deh Abu Sufyan dengan Rasulullah, bincang dulu. Akhirnya dalam sirah, berdasarkan satu kitab sirah yang dikarang oleh Syekh, apa nama tu, Abu Muhammad Syarabi kan nama dia. Dalam kitab sirah tu dia karang, katakan akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam pada malam itu. Dia memeluk Islam pada malam itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib pun
cakap pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan kita dah kenal dah. Dia ni ketua. Dia ni suka membangga-banggakan diri, ikut bahasa kita dia ni suka jabur sikit." Takkan tak sedap lah ngaban Abu Sufyan tu jabur pula kan. Tapi macam itulah dalam sir tersebut, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni dia suka bangga-bangga, dia suka banggakan diri. Bagilah sesuatu ya Rasulullah supaya dia boleh rasa bangga di kalangan pengikut dia nanti." Rasulullah duk fikir-fikir, akhirnya Rasulullah ketika pagi masuk ke kota Makkah, Nabi sebut apa tuan? "Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamatlah jiwa dan hartanya." Abu Sufyan dah dengar. Nabi sebut, siapa masuk Masjidil Haram, dia selamat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan pun dia selamat juga. Jadi bijaknya, bijaknya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok orang, dia suka kat mana tu, dia bagi dulu. Ini kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat lain menyebutkan pernah bila Abu Sufyan ni dah Islam, dia balik ke rumah, Hindun tanya. Hindun, isteri dia nama Hindun. Hindun ni tak ada kena-mengena yang Hindun yang hidup pada hari ni atau yang telah meninggal dunia ya. Aku ada orang sini nama Hindun. Jadi Hindun ni dululah yang korek dada Sayyidina Hamzah dulu. Hindun ni yang gigit hati. Aku ikut Rasulullah marah. Jadi Hindun ni tanya ke Abu Sufyan, berkata, "Wahai Abu Sufyan," katanya, "aku tak pernah tengok Allah disembah sehebat ini. Hingga malam ni aku tak pernah tengok orang menyembah Allah, betul-betul sembah Allah, melainkan malam ni. Muhammad dan pengikutnya sungguhnya beribadah di Masjidil Haram. Mereka rukuk, sujud, memenuhkan malam dengan ibadah, dengan menyembah Allah." Abu Sufyan tanya, "Adakah mereka ni benar-benar menyembah Allah? Demi Allah?" "Ya," kata Hindun. Pagi besok tu Abu Sufyan jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya dia, "Wahai Abu Sufyan, bukankah malam tadi kau tanya Hindun, betul kau kita ni beribadat kerana Allah?" Lagilah yakin Abu Sufyan. Uish, macam mana pula ni? Siapa pula cerita ni? Dia mengucap syahadah kali kedua di hadapan Rasulullah. Bertambahlah keyakinannya. Abu Sufyan ni lah. Walaupun mula-mula seorang penentang, akhirnya menjadi kawan. Jangan marah teruk-teruk dah tuan-tuan. Esok kau jadi geng kita. Tu orang tutup pesan, kau marah sikit je. Kau sayang sikit je. Dia boleh berubah-ubah. Kan manusia ni hati Tuhan yang pegang, bukan dia tu. Walaupun dalam kerangka badan tu, tapi Allah Taala yang jaga. Jadi akhirnya Abu Sufyan ni tuan, dia menjadi salah seorang daripada orang yang kuat memperjuangkan agama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lepas buka kota Mekah tu, Rasulullah pergi. Perang pertama Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW, iaitu dalam perang Taif. Dia pergi ikut Nabi Muhammad sebagai seorang Muslim. Kali pertama lah dia berperang dengan Rasulullah SAW menentang orang-orang Taif masa ketika tu. Perang Taif. Dalam perang tu, ketika dia berehat di kebun, di sebuah kebun kepunyaan Abu Ya'la, disebutkan sedang dia rehat-rehat, datanglah seorang bernama Sa'id bin Ubaid. Tengok Abu Sufyan tengah rehat. Abu Sufyan ni badannya besar, dalam badan lebih besar daripada Rasulullah. Dia besar orang ni. Tengah rehat, tengah makan-makan, datanglah Sa'id bin Ubaid ni, dipanah kono mata Abu Sufyan ni. Cedera mata. Jadi mata tu cedera teruk, cedera parah lah. Maka lantas dia pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," kata dia, "mataku ni cedera kerana berjuang di jalan Allah." Dia jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, mata aku ni cedera kerana berjuang di jalan Allah." Nabi senyum, Nabi faham. Nabi pun sebut pada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, kalau engkau mahu wahai Abu Sufyan, aku doa pada Allah supaya memberikan kesembuhan kepada matamu. Atau pilihan yang kedua, engkau terus cedera mata kau ni, tapi balasannya adalah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kecederaan mata kau ni." Abu Sufyan pun tahu, tak ada dia jawab, "Aku pilih yang kedua ya Rasulullah. Biar mata ni cedera, asalkan masuk syurga." Jadi cedera lah mata sampai akhir hayat.
tapi balasannya syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bernama Abu Sufyan. Ha? Cuma kisah isinya tak banyaklah diperkatakan Hindun ni. Tak banyaklah diperkatakan tentang Hindun. Itu kisah tuan-tuan Abu Sufyan. Kemudian kita beralih pula tuan-tuan kepada kisah Osman bin Affan dan Talhah bin Ubaidillah. Jadi Sayyidina Osman ni dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad meriwayatkan daripada Yazid bin Ruman berkata, Osman bin Affan dan Talhah bin Ubaidillah keluar di belakang Zubair bin Awam sehingga ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah kumpulkan kisah Sayyidina Osman ni, hadis-hadis yang boleh dianggap sahih tuan-tuan. Tapi saya tak sempat nak nulis, saya snap ya. Tentang Sayyidina Osman ni, siapa dia sebenarnya tuan-tuan? Ada banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah menceritakan tentang Sayyidina Osman bin Al-Affan ini tuan-tuan. Sayyidina Osman bin Al-Affan. Cuma di sini diceritakan dalam kitab Tabaqat daripada Yazid bin Ruman, Osman bin Affan dan Talha bin Ubaidillah keluar di belakang Zubair bin Awam sehingga ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Osman bin Affan dengan Talha ni dia keluar, dia ikut Zubair bin Awam jalan. Sampailah ke tempat Nabi. Rasulullah SAW mengajak kedua-duanya untuk memeluk agama Islam. Bila Nabi nampak Sayyidina Osman dengan Talha yang sebelum tu belum Islam lagi, dia pun ajaklah kedua-dua ni untuk memeluk agama Islam sambil dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan menjanjikan kepada mereka berdua untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ajakan itu diterima dengan senang hati dan mereka memeluk agama Islam. Mereka memeluk agama Islam. Sekejap tuan-tuan ya. Kita tengok balik. Saya snap ya. Telefonnya kecil Senang. Sehubungan dengan kejadian itu, Osman bin Affan berkata, ya Rasulullah, aku baru datang daripada bandar Syam. Kata Sayyidina Osman, yang digelar sebagai Zunnurain kan. Dialah sahabat yang mengahwini dua orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Osman bin Affan kata, ya Rasulullah, aku baru datang daripada bandar Syam di daerah antara Ma'an dan Zarqa. Kami tertidur. Dalam tidur tu kami bermimpi seolah-olah ada seorang yang memanggil kami. Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah kamu daripada tidurmu. Ini Sayyidina Osman cerita tengah tidur, mimpi. Kemudian ada orang kejutkan dia, suruh bangun. Kata orang tu, kerana Muhammad telah diutus sebagai Rasul di bandar Mekah. Ketika tu dia di Syria. Sayyidina Osman dengan Talha ni kat Syria. Tidur, mimpi ada orang kejutkan. Bangun-bangun kata dia. Sesungguhnya Muhammad telah diutus sebagai Rasul di bandar Mekah. Setelah kami sampai di bandar Mekah, kami mendengar berita kamu sedang diperkatakan oleh penduduk bandar Mekah. Osman memeluk agama Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Sebelum Nabi tinggal di rumah Arqam bin Abi Arqam, Sayyidina Osman telah Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih banyak, Sayyidina Osman inilah di antara orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran juzuk 7. Walladzina amanu summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Gila orang yang beriman, bertakwa, beriman, kemudian bertakwa, melakukan kebajikan kepada Allah. Ayat itu dimaksudkan kepada Sayyidina Osman. Di mana Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya menyebutkan bahawasanya Sayyidina Osman bin Affan ni lebih dikenali sebagai seorang yang pemurah, pemalu, kemudian kuat beribadah. Hari siang dia isi dengan menderma puasa dan menderma harta. Dia kayu kan Sayyidina Osman ni.
Malam pula dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam suatu riwayat pernah menyebutkan seorang sahabat sedang berdiri lepas solat Isyak. Sahabat ni saya lupa nama sahabat tu. Tu hadis yang panjang. Dia beritahu anaknya lepas Isyak ni kan ayah nak sembahyang ke Maqam Ibrahim ni. Jadi sembahyanglah orang ni. Sebelum dia solat, ada orang tepuk bahu dia. Dia pun menoleh ke belakang, dia tengok Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun sembahyang betul lepas Isyak. Kata orang tu, aku mendengar Osman mengkhatamkan semalaman itu Al-Quran. Semalaman macam mana dia khatam tu? Kita baca semuka dah jadi boring semua dah. Sakit tokak lah, farid lah, nak cari air lah. Sebab itulah kalau dalam kitab Tibyan dikarang oleh Imam Nawawi tu kan, ini antara sahabat yang paling banyak mengkhatam Al-Quran, Sayyidina Osman bin Affan. Malam dia ibadah, siang dia derma orang sebab dia kaya. Sayyidina Osman ni jugalah yang beli satu telaga di Madinah. Telaga tu diwakafkan. Siapa nak minum air, minumlah kat situ. Telaga tanah Arab macam minyak kat Malaysia ni. So siapa yang nak ikut macam Sayyidina Osman buat, dia bolehlah berjumpa pemilik Petronas Wambau ni, beli Petronas tu. Kena umumkan pada orang, siapa nak isi minyak, sila ke Petronas tu. Free of charge. Memang tak ada lah orang buat dah. Tapi itulah yang dilakukan oleh Osman bin Affan. Saya pun tak buat macam tu dah. Tak ada duit Sayyidina Osman dia beli telaga tu. Ini wakaf. Wakaf untuk jalan Allah. Dan dia, Sayyidina Osman pula perangai dia bergembira dengan musibah dan dia merasa nikmat dengan munajat. Bila dapat musibah, dia suka. Tanda Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala masih perhatian dia. Dia uji aku. Suka. Malam pula dia gembira dengan munajat. Dia bergembira dengan musibah dan dia merasa nikmat dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hadis ya tuan-tuan, saya ambil satu hadis yang saya jumpa di mana hadis ini diriwayatkan, saya baca terjemahan tuan-tuan, daripada Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar berkata tentang firman Allah, iaitu amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan dia mengharap, dia takut kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat daripada Tuhan. Kata Ibn Umar, qala huwa Osman bin Affan. Ayat ni maksud dia yang berdiri tengah-tengah malam, sembahyang, sujud, rukuk ni, tak berhenti ni. Ayat ini ditujukan, kata Ibn Umar, kepada Osman ibn Affan. Ini nak cerita bagaimana kekuatan Sayyidina Osman ibadah pada waktu malam. Dia boleh khatam semalaman dan dia boleh berdiri berlama-lama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Itulah Osman ibn Affan. Sehingga ada banyak kisah riwayat tuan-tuan yang menyebutkan tentang Sayyidina Osman bin Affan ini, di mana salah satu antara riwayat menyebutkan datangnya daripada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, di mana anak kepada Sayyidina Umar ni mengatakan bahawasanya ada 3 orang Quraisy yang paling cerah wajahnya, ukur ceria ya. Sayyidina Osman ni antara sahabat Nabi yang kategori handsome lah. Muka dia ceria je. Akhlaknya baik dan paling kuat rasa malunya. Apabila dia cakap pada kamu, dia takkan menipu. Dan apabila orang cakap dengan dia pula, orang takkan nipu dia orang. 3 orang. Siapa dia 3 orang tu? Kata Ibnu Umar, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Osman ibn Affan dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi 3 orang sahabat ni adalah orang yang cukup dihormati ketika itu. Kalau dia bercakap, dia tak nipu. Kalau orang lain cakap dengan dia, orang tak sanggup nak nipu. 3 orang ni, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dan Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Dan pernah disebutkan dalam riwayat bahawa Sayyidina Osman ni dia tiap malam sesudah tidur dia akan bangun untuk menghiasi malamnya dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang agak kuat sikit mengatakan dia ni Sayyidina Osman ni sepanjang tahun dia puasa. Setiap tahun tu manakan dia tak tarik. Setiap panjang tahun tu amalan puasa ni dia ada. Dia akan buat dan malamnya dipenuhkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya dipenuhkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, itulah Sayyidina Osman bin Affan. Yang panjang kisah kan, akhirnya dia mati antara sahabat Nabi yang mati dibunuh dalam sejarah pengembukan orang kopong rumah. Kerana tak berapa nak setuju dengan cara pemerintahan dia lah. Adalah kes-kes dengan para sahabat lah. Akhirnya dia dibunuh. Padahal Sayyidina Ali mempertahankan Sayyidina Osman ni. Tapi dibunuh juga dia. Itu Osman bin Affan. Yang kedua Talhah bin Ubaidillah ni, yang sama-sama Islam dengan Sayyidina Osman ni. Dia ni siapa tuan-tuan? Talhah bin Ubaidillah ni. Talhah bin Ubaidillah ni di antara sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, yang berjuang dengan Nabi, yang syahid dalam perang Uhud. Talhah bin Ubaidillah. Dalam satu riwayat ada cerita daripada Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar menceritakan, dicerita kepada Sayyidina Aisyah, salah anak. Sayyidina Aisyah menceritakan. Sayyidina Aisyah cerita, kata aku dengar ayahku berkata, perang Uhud ni sesungguhnya hari untuk Talhah bin Ubaidillah. Itu adalah hari Talhah, kata Sayyidina Abu Bakar. Tiap kali bila mengenangkan perang Uhud, terfikir je perang Uhud, Sayyidina Abu Bakar cerita. Kata hari itu adalah hari kepunyaan Talhah bin Ubaidillah. Kenapa? Kata Sayyidina Abu Bakar satu hari dalam perang Uhud tu, Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya aku dan Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah orang yang pertama merampas harta kepunyaan musyrik. Orang kafir yang menentang tentera Islam. Aku dengan Abu Ubaidah lah yang pertama sekali merampas harta tu. Kemudian Rasulullah terserempak dengan aku dengan Abu Ubaidah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Abu Ubaidah, pergilah bantu saudaramu itu. Maksud dia Talhah bin Ubaidillah dalam perang Uhud. Jadi Abu Bakar dengan Talhah pun pergi cari Talhah bin Ubaidillah. Jumpa di satu kawasan lapang dan duduk cedera. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku melihat, aku mengira dengan sebatan, dengan tikaman, dengan panahan, tidak kurang lebih dari 70 kecederaan yang dialami oleh Talhah bin Ubaidillah dan jari-jari tangannya habis terpotong. Jari diputus-putus dalam perang tu. Putus-putus jari. Kemudian aku merawatnya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu dia kata hari itu adalah hari Talhah. Talhah ni berjuang bermati-matian. Akhirnya dia syahid dalam perang Uhud, tuan-tuan. Dan Talhah bin Ubaidillah ni pun terkenal juga dengan orang yang kaya, seperti juga Sayyidina Osman. Sehingga Amir bin Dinar menyebutkan penghasilan Talhah ni satu hari, pendapatan yang satu hari adalah 1,000 dinar sehari. 1,000 dinar tu berapa ringgit kita tu? Dulu 1 dinar 5 ringgit je. Sekarang tak tahulah. Kok 1,000 ringgit sehari pun satu hari. Kok 7 hari mak 7,000 lah. Kok sebulan lah 30,000 lah pendapatannya. Kayanya Amir bin Dinar. Dan dia ni terkenal dengan orang yang cukup dermawan. Talhah bin Ubaidillah ni. Satu hari Talhah ni dalam banyak riwayat menceritakan Talhah banyak sangat riwayat. Satu hari dia jual kebun kurma dia jual dengan harga 700 dinar dijual. Malam tu dia tidur. Dan kita lah kepanihan, ekor rusak, kejap ke kanan, kejap ke kiri. Ni bukan kes ekor rusak ni. Su'adak bin Auf, isi tanya, kenapa kau suami aku ni, kenapa kau gelisah mana? Kata dia, siang tadi aku jual kebun tama aku. Rogo 700 dinar orang beli. Selagi duit tu ada aku jadi gelisah lah, bukan takut hilang. Banyak bona duit ni, kata dia. 700. Kata bini, tak apa, tunggulah pagi esok.
Pagi tu bangun pagi, habis dia bagi ke orang. Tak ada tinggal. Susah nak buat macam tu. Semalam gaji keluar, orang rumah tu tengok tu, kenapa ni bang? Duit banyak bona lah. Tak tahu nak buat apa. So pergi masyarakat lah ke Asania. Takkan ada dah. Nak keluar pun tengok hijau ke biru, hijau ke biru. Kalau merah keluar, masuk balik. Oh tak boleh lipan seekor dah. Paling kurang pun bolehlah bagi rumput salai RM5 kan. Keluar lipan seekor tak nak dah. Tengok lu betul-betul peteng lu. Kau biru tak apa. Yang kecil tu, panjang besar tu. Ini dia risau. Banyak nak kotor ni. Bini dia kata tunggulah sekejap. Pagi ni tidurlah dia. Bangun pagi, maka dibahagi-bahagikan harta itu kepada orang. Itu kerana terlampau dermawannya. Dan pernah satu hari dia jumpa isteri dia muka berkawut ya. Jadi Suan Adab bin Auf tanya, kenapa wahai suami ni, aku jarang nampak kau macam ni. Kata dia, wahai isteriku, harta aku makin hari makin banyak ni. Itu yang buat aku risau. Kata isteri, sedekahlah. Sedekahlah kan. Maka akhirnya disedekahkan harta tu yang banyak tu. Maka orang bertanya kepada tukang jago roto tolahan ni, sekretari ke apa nama, berapa roto tolahan ni dibagi-bagi ni? Berapa roto Orang tu jawab, tak banyak tu. 400,000 dinar. Bagi ke orang. 400,000 dinar. Kalian RM5. Dulunya ni saya tak tahu. Kali RM5. Berapa tuan-tuan? Bagi ke orang. Sehingga sahabat-sahabat Nabi menyebutkan, sehingga ada yang menyebutkan seperti Qubaisyah menyebutkan, aku tak pernah jumpa orang yang bagi roto tanpa diminta. Itulah dah, tolak Alhamdulillah ni. Tak pasal-pasal pergi kat dia. Ambil kau. Dia suka memberi. Tak payah minta dah sampai kat dia. Bagi. Ambil. Kerana orang-orang Indonesia kata saking dermawannya tu. Apa makna saking saya tak tahu. Pernahlah jumpa perkataan saking tu. Saking dermawannya. Asalkan dia jumpa orang ya, dia bagilah duit ke orang tu. Itulah dia yang disebut sebagai orang yang terlampau dermawan yang tak berkira. Dia tak berkira. Siapa tuan? Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Sehingga sahabat-sahabat kata Ubaidillah ni, inilah orang yang dermawan yang dia tak mengira tu dia. Salah seorang sahabat yang cukup dermawan. Selain daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman ni semua orang kaya Madinah ni kan. Yang boleh berkongsi harta dia dengan orang lain. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah syahid dalam perang Uhud. Itu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Termasuk Sayyidina Osman. So dah bergalau-galau maturan ni. Kita pergi sikit je tuan. Ke-20. Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Sinan. Tuan. Kita tengok Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Sinan. Saya telefon saya kocik tuan sebab cerita ni panjang-panjang. Jadi saya pun snap ya. Banyak kisah. Siapa Ammar bin Yasir ni tuan-tuan? Dalam kitab Tabaqat, Ibnu Sa'ad meriwayatkan, riwayat Ibnu Sa'ad, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku temui Suhaib bin Sinar radhiyallahu anhu dekat dengan pintu rumah sahabat Arqam di mana Rasulullah berada. Kemudian aku bertanya, apakah maksud kedatangan kamu ke rumah ini? Jadi Ammar ni datang, jumpa Suhaib. Jumpa Suhaib. Bila dia jumpa Suhaib, tanya, kau datang ni buat apa sini? Kemudian dijawab oleh Suhaib. Aku jawab, sesungguhnya aku ingin masuk ke rumah ini untuk mendengar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menerangkan maksudnya dan kami bersama-sama masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kami dipelawa untuk memeluk agama Islam. Maka kami segera memeluknya dan pada hari itu kami tinggal di tempat itu sehingga malam hari. Kemudian kami keluar dengan cara bersembunyi. Ammar dan Suhaib memeluk agama Islam setelah pengikut Islam berjumlah
lebih daripada 30 orang. Jadi ini di antara dua sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ni orang yang tertarik dengan kehebatan akhlak Nabi. Tanya-tanya, donga-donga cerita Nabi, mereka pun cari Rasulullah, terpikat dengar kehidupan Rasulullah, akhlak Nabi yang baik, maka mereka cari Rasulullah, akhirnya beriman. Salah seorang di antaranya itu Ammar bin Yasir. Di antara golongan disebut sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun. Golongan yang pertama lah, yang banyak berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia di antara orang yang disebutkan pernah satu ketika Sayyidina Ali duduk berbual dengan sahabat. Datang Ammar bin Yasir ni. Sayyidina Ali pun sebut, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bila Ammar bin Yasir datang, Sayyidina Ali pun sebut, selamat datang wahai wangi-wangian syurga. Ammar bin Yasir ni di antara orang yang dirindukan syurga. Selamat datang wahai wangi-wangian syurga. Sesungguhnya aku dengar Rasulullah SAW bersabda kata Sayyidina Ali, ni Ammar bin Yasir ni dah orang yang penuh iman sampai ke bawah ni, bawah kata penuh, badannya penuh dengan keimanan. Kata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Umar pernah mengutuskan Ammar bin Yasir ni menjadi gubernur. Menjadi gubernur di Kufah. Sayyidina Umar hantar dia Ammar bin Yasir ni. Dan Sayyidina Umar menyebutkan kepada orang-orang Kufah, ini adalah di antara pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang di antara sahabat Nabi yang amat dirindukan oleh syurga. Syurga rindu pada Ammar bin Yasir ni. Syurga rindu pada Ammar bin Yasir. Ada banyak hadis tuan-tuan. Sikit tuan-tuan sebelum kita berhenti. Sahabat menyebutkan bahawasanya Ammar ni di antara orang yang berjuang, yang menyerahkan badan, jiwa dengan badan-badan sekali untuk Muhammad sallallahu, untuk agama, untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam satu riwayat ada cerita di sini tuan-tuan daripada Abu Bakar bin Khallad. Dia cerita Al-Haris bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abbad menceritakan daripada kami, seorang lagi Al-Qasim bin Fad menceritakan daripada Amr bin Murrah, daripada Salim bin Abi Ja'. Kemudian anin Nabi sallallahu laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Batha. Kami bertemu dengan Rasulullah SAW di padang pasir. Lalu beliau memegang tanganku dan mengajaknya pergi bersamanya. Kemudian dia melalui Ammar dan Ummu Ammar yang sedang diseksa. Lalu beliau bersabda, sabarlah wahai keluarga Yasir, kerana tempat kembali kalian adalah syurga. Ini di antara sahabat Nabi yang teruk kena seksa orang kan. Ketika satu hari pernah, ni orang yang dijamin syurga. Rasulullah pernah lalu, ketika itu Ammar bin Yasir ni, keluarga Ammar kan, dia diseksa bersama dengan keluarganya ketika itu. Teruk dia diseksa. Nabi tak boleh buat apa-apa pada ketika itu. Ketika itu orang Islam tak kuat, Nabi hanya sebut, kata dia sabarlah. Sabran, Nabi sebut sabran ali Yasir fa inna masirakum ilal jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasan kamu, tempat kalian pergi, tempat kalian menetap nanti akhirnya adalah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dalam sirah sejarah kita pernah belajar dulu masa tingkatan 1 lagi kan, tentang keluarga Ammar bin Yasir ni, macam mana dia teruk diseksa. Di mana dia pernah dipakaikan baju besi kan, jemur tengah-tengah matahari tu. Jemur di tengah panas matahari. Pakai baju besi, duduk tengah panas matahari.
pakai baju kainnya pun dah kepanihan, pakai baju besi itu tengah panas matahari tu, melocu-loculah kulit. Inilah yang dihadapi oleh Ammar bin Yasir ini. Kemudian Abu Jahal juga dalam hadis banyak kisah dia pernah menikam-nikam dengan tombaknya. Ammar bin Yasir ni, tuan-tuan. Sedikit tuan-tuan tentang sirah, tentang kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Dah 8:45 kita berhenti kat sini. Saya ingat ada sahabat yang orang perempuan lah, saya tak tahu apa nama, lupa. Saya ingat kalau di sini kau wallahu alam lah Ihsaniyah kau orang ni. Ada seorang sahabat kita perempuan, orang perempuan lah cerita tanya tentang ustaz tentang apa tu? Mandi wajib, minta maaf sebut. Mandi wajib ni jumpa dalam kitab katakan air ke seluruh badan ni, tak sebutlah bulu-bulu semua. Rambut tak payah ke, rambut pun tak ada tuan, tak ada pengecualian. Rambut semua kena basahan. Baik orang lelaki, baik orang perempuan. Saya tak pasti, mungkin saudari kita ni dia baca tak habis kitab ke dia sebut dalam Safinatun Najah. Dalam Safinatun Najah tu ada sebut bawah tu banyak huraian lagi sebenarnya. Kita mandi wajib, semua kena bersihan. Termasuklah dubur kita. Sebab tu bila kita mandi wajib ni kita kena menyangkung yang terbuka. Bila itu nyangkung terbuka, yang itu kita kena basuh. Jangan macam togak je. Nyangkung. Bila kita menyangkung, mana yang terbuka, ruang yang terbuka, dubur kita tu, usus tu, yang itu kena basahkan dengan air. Tak payahlah ambil air, pergi pump lah air tu kan, masuklah air, keluarlah ke mulut kerang. Tak apa. Tu ada dulu tanya, Ustaz nak kena pancut-pancut kau? Janganlah kang, cedera parah pula kang. So bila kita menyangkung, mana yang zahir daripadanya. Sebab sebenarnya ada orang tanya, Ustaz, perlu tak kita disibak kulitnya, luka-luka, berdarah-darah? Sebab itu kuku ni tak boleh panjang-panjang. Kuku tak panjang, tuan mandi memang otomatik dia akan basah. Tuan tengoklah. Tak payahlah nak sibak-sibak macam ni. Sebab itulah bola kuku tu awalnya makruh ya, kuku panjang ni. Tapi dia akan jadi haram sekiranya bila orang mandi menghalang air sampai ke kulit bawah kuku ni. Dan semua bulu-bulu ni semua kena bersihan. Termasuk kita nyangkung, mana yang keluar tu, yang itu kita kena bersihkan. Kena bersihkan. Saya jawab sebab ada WhatsApp saya tak tahu pasti. Kak Ihsaniyah kau kat sini tak tanya pula. Jadi kan mudah-mudahan akak tu kat sinilah. Kalau tak ada tak apalah yang disebut Kak Ihsaniyah. Adapun ada yang bertanya tadi tentang amalan bulan Rejab. Saya pun tak pasti, tuan-tuan, bukan tak pasti. Banyak dalam kita sebut bulan Rejab ni adalah bulan kita kena banyak istighfar, tuan-tuan. Sehingga ada yang sebut bulan Rejab tu bulan Allah kan. Jadi banyak-banyaklah kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rejab ni banyakkan istighfar, masuk puasa Rejab. Walaupun ada sebahagian ustaz kata puasa Rejab ni tak ada bid'ah tu, tak apa tuan-tuan. Buatlah. Guru kita pun buat awal-awal kitab Imam Subki pun dah cerita dah tentang sunatnya puasa pada bulan Rejab. Tak apalah yang berfikiran dia tak sunat, tak payahlah dia buat. Yang rasa dia sunat, nak ikut ulama-ulama silam dulu buat, kita puasa lah, tak ada masalah. Sedang puasa itu sendiri wujud dalam amalan agama kita, bukan benda baru. Bukan benda baru. Ada amalan puasa tak ada tak? Ada. Buat. Terserahlah pada Allah, mudah-mudahan baik buruk tak ada buruk puasanya. Semuanya pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Rejab ni tuan-tuan, bulan yang kita kena banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan istighfar banyak-banyak itu menghapuskan semua karat-karat dalam hati kita ni, sehingga akhirnya jadi bersihlah jiwa kita, mudah dan lunak hati kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga nak cerita Suhaib bin Sinan, ikut cerita Suhaib ni kan lagi panjang tuan. Maun 9 suku kita berhenti lah kan sudah. Tak apalah encik, insya-Allah minggu depan kau bila-bila masuk. Minggu depan tuan-tuan, minggu kelima kita kan seperti yang dimaklumkan oleh pengurusi, Ahad depan Ustaz Ghazali ya. Ustaz Ghazali datang. Ahad depan ya. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab saya jawablah. Aku tak dapat jawab saya hutang dulu ya. Ya tuan, sila. Khalid atau Walid?
Khalid Al-Walid dengan Abu Sufyan. Yo, kau nak ikut sejarah macam saya pun tak pasti, tapi rasa Khalid Al-Walid ni dulu masuk Islam daripada Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni lopeh tu barulah dia masuk Islam. Itu dah buka kota Mekah baru dia masuk Islam. Saya pun tak pasti. Dua-dua dalam perang tu, dua-dua dalam perang Uhud, dua-dua tak Islam lagi. Abu Sufyan pun tak Islam, Khalid Al-Walid pun tak Islam lagi sebenarnya. Saya pun tak pastilah tuan. Mana dulu masuk Islam. Tak apa, nanti saya tengoklah mana dulu Islam tak Islam kan. Tapi dua-dua tu masuk Islam lah. Yang pasti dua-dua tu masuk Islam lah. Cuma yang mana dulu Wallahualam. Ya. Dua apa? Di dalam kitab ni. Okey. Buku surat apa? 80 dengan kan lepas ni kan kita jumpa tuan. Kita tengok boleh kan. Sebab tuan-tuan ada hadis itu biasa dalam riwayat-riwayat. Contohnya macam tadi, macam Talha bin Ubaidillah tu. Talha bin Ubaidillah tu ada satu riwayat. Tapi ahli-ahli menyebutkan hadis riwayat tu adalah dhaif. Cerita Talha bin Ubaidillah ni pernah sekali Rasulullah dicerita Rasulullah balik daripada perang Uhud. Dalam kebanyakan sirah, riwayat mengatakan Talha bin Ubaidillah ni dia cedera, dia syahid dalam perang Uhud. Tetapi ada satu riwayat dalam apa nama kitab Hilyatul Awliya lah oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dalam tu ada satu riwayat menyebutkan satu ketika Rasulullah balik daripada perang Uhud. Rasulullah balik daripada perang Uhud. Bila Rasulullah sampai balik tu Rasulullah naik mimbar, Rasulullah berkhutbah. Rasulullah baca satu ayat. Apa ayat tu? Saya pernah lama tak baca surah Azab. Kita datang aja Barin. Maksud dia di kalangan orang-orang beriman ada lelaki-lelaki yang telah menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian mereka telah syahid. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Itu ayat dia. Sebahagian daripada orang beriman minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka telah membenarkan janji mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu. Sebahagian mereka telah pun syahid. Rasulullah baca ayat tu. Bila Rasulullah turun daripada mimbar, ni lepas perang Uhud ni, seorang lelaki tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang kau maksud itu?" Dia adalah tiba-tiba Talha bin Ubaidillah lalu. Ni ada orang kata. Bertentangan tak dengan riwayat yang tadi? Riwayat tadi kata dia syahid dalam perang Uhud. Ni cerita Rasulullah balik perang Uhud. Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah tak cedera lagi, ada kat situ lagi. Rasulullah kata, ni lah orang yang besok. Ni lah orang yang perang esok. Peristiwa tu berlaku selepas perang Uhud. Sedangkan dalam hadis Aisyah cerita tentang Abu Bakar cerita Talha dah cedera dalam perang Uhud. Hadis pula kata Rasulullah lepas perang Uhud balik. Jadi mana satu betul ni? Jadi hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang lemah oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Abu Nu'aim ni salah seorang pakar dalam bidang hadis lah. Sebab tu tak heran kalau kita jumpa dalam kitab hadis tuan ada hadis-hadis yang lemah. Yang nampak macam riwayat tu bertentangan. Cerita tu betul, mungkin masa tu. Ada yang khabar hari ni, ada yang khabar ni. Jadi masa tu lah yang jadi pertikaian. Sebab itulah ulama hadis saya tengok, hari ni kategori kan. Ni hadis dhaif, ni dhaif jiddan. Ini sahih. Di dalam kitab Abu Nu'aim ni umpamanya, dia menyerahkan banyak hadis-hadis tentang sahabat Nabi ni daripada sahabat Nabi yang 4 sampailah ke tabi'in. Dibawa semua riwayat tentang seorang-seorang tu. Tentang banyak sangat dalam kitab tersebut, banyak sangat tuan-tuan kalau nak tengok sahabat-sahabat Nabi ni daripada orang Mekah, orang Madinah, ahli Sufi, keturunan Mekah, Madinah, Syria, Syam, tabi'in semua malam-malam tu. Lebih kurang dalam 25 ke 26 ke 27 jilid lebih kurang lah.
cerita tuan, banyak riwayat. Dalam tu ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi tak mustahil lah berlaku juga dalam kitab macam ni. Tetapi ulama kita bawah tu disebutlah hadis ni dhaif, hadis ni dhaif jiddan, hadis ni sahih. Situ jadi panduan kita lah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ini sekadar cerita para sahabat. Ia tak melibatkan keimanan pun, bukan benda asas. Cuma kita cerita ni tuan-tuan, kita baca sejarah para sahabat ni untuk kita ambil pengajaran daripada kisah hidup mereka. Mudah-mudahan kita bersemangat tengok ibadah mereka, tengok kedermawanan mereka, tengok akhlak mereka kan. Wallahu alam. Kita berhenti kat sini tuan-tuan ya. Dah 8.50. Berhentilah. Terima kasihlah Tuan Muzi. Elok nampaknya. Sikit-sikitlah macam sesuai mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hamzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil alaihim mashaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi akthara mimma natlub wasrif anhum kulla syarrin innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.